Okey, kita dah bincang soalan 5 dengan 6. Okey, kamu perasan tak nombor 5 dengan 6 ni dia macam lain sikit. Kan cikgu kata soalan perbandingan soalan nombor 5 dengan 6 kan? Ingat tak? Yang senang nak dapat markah tu. Kan macam apa ni? Nombor 5 ni. Kan soalan perbandingan yang apa ni, yang soalan dia lebih besar kan, lebih kecil, lebih tinggi kan. Rajah A lebih tinggi daripada rajah B. Ingat tak benda tu? Perbandingan. Ingat. Kan selalunya perbandingan ni soalan nombor 5 dan 6. Tapi dalam modul pintas ni, dia tak buat. Dia tak ikut format. Perbandingan ada, perbandingan kat sini tak ada kan. Dia tak ikut format. Padahal SPM yang baru ni dia orang macam ikut je macam biasa, ada perbandingan. So itulah, dia tak ikut pula format, so tak apalah. Kan tak ada ke perbandingan kat sini? Sepatutnya ada tapi tak apa. Mungkin dia ingat SPM format baru tak ada kot. Padahal format yang baru ni dia ikut je yang lama 5 dengan 6 tu dia ada perbandingan. Okey, kita pergi nombor 7. Ni fenomena apa ni? Dia ada 2 pembesar suara. Fenomena apa? Respon. Gelombang ada 4 fenomena kan, iaitu apa? Pantulan, lagi apa lagi? Pembiasan, lagi? Apa lagi? Pembelawan. Ya betul. Pembelawan. Yang keempat. Interference. Ya, interference. Okey. Okey, jadi jawapannya yang ada 2 pembesar suara ni maksudnya ada 2 sumber koheren kan. So kamu akan dengar bunyi kuat, bunyi lemah, bunyi kuat, bunyi lemah. Dia kata apa kat sini? Okey. Ni bunyi kuat. Lepas tu dia selang-seli lah, ni bunyi lemah. Dia selang-seli kan. So benda ni apa ni? Ini berkaitan dengan fenomena yang mana? 4. Ya, keempat, interference. Okey, spelling kena betul, ejaan kena betul. I-N-T-E-R, interference. Okey, ada yang bagi jawapan inference. Ada yang bagi jawapan inference dia confuse ke apa? Interference. Ada yang bagi jawapan I-N-T-E. Dia buat inter tak ada R. Pun salah. So make sure ada ejaan kena betul lah, interference, okay? I-N-T-E-R-F-E-R-E-N-S. Mesti ada S. Interference. Boleh. Okay. Nyatakan sebab mengapa 2 buah pembesar suara sebagai sumber gelombang yang perlu disambungkan ke sebuah penjana audio yang sama. Okay, ni penjana audio ni yang satu. Okay, kita jadikan dia daripada penjana satu audio ni, kita buat 2 pembesar suara yang sama. Kenapa kena sama? Boleh tak pembesar suara yang ni frekuensi dia tinggi, yang ni frekuensi dia rendah? Boleh tak? Tak. Tak boleh kan? Dia mesti dua-dua frekuensi mesti sama Bila buat eksperimen kamu kena samakan dua-dua frekuensi tu, okey? Barulah eksperimen kamu tu betul. Kalau satu pembesar suara frekuensi dia tinggi, satu pembesar suara frekuensi dia rendah, tak valid lah. Okay, so bila frekuensi dia sama tu yang kita panggil apa? Coherent coherent. So frekuensi dia sama. So kita nak buat 2 sumber yang coherent. So jawapannya adalah untuk menghasilkan dua sumber coherent
Cikgu nampak perkataan koheren 1 markah. Okey, lagi satu kamu cakap lah dia nak 2 markah kan. So lagi 1 point. Itulah sama apa? Sama frekuensi. Okey, sama frekuensi. 1 markah. Ataupun ada yang bagi sama panjang gelombang. Pun boleh. Okey. Okey. Faham ini? Faham ke? Respon. Faham. Faham. Okey, lepas tu dia tanya pula kat sini, jelaskan bagaimana bunyi kuat dan bunyi perlahan terbentuk. Okey, kenapa kita dengar bunyi kuat? Interference apa ni dengar bunyi kuat ni? Interference? Ya betul, membina. Yang ni bunyi lemah ni interference apa? Memusnah. Okey, macam tu je. Okey. 1 point 1 markah kan. So dia nak 2 markah kat sini 2 point lah. Jadi kat situ kamu explain lah. Bunyi kuat daripada interference membina. Lepas tu bunyi lemah. Bunyi lemah daripada interference memusnah. 1 markah, 1 markah, 2 markah. Ada yang dia nak explain detail lagi kan. Dia kata okey bunyi kuat daripada interference membina iaitu apa? Puncak bertemu puncak ataupun lembangan bertemu lembangan pun boleh. Ataupun regangan bertemu regangan ataupun mampatan bertemu mampatan pun boleh. Okey. Yang memusnah pula. Puncak bertemu apa? Puncak bertemu bertemu apa? Kalau memusnah, interference memusnah, puncak bertemu dengan Lembangan. Lembangan, okey. Ni puncak kan. Ni lembangan, okey. Puncak bertemu lembangan ataupun kalau dari segi ni bunyi kan. So bila bunyi kamu ni lah mampatan, dia mampatan kan. Lepas tu ni regangan. Ni mampatan. Ni regangan. So kalau interference memusnah maksudnya mampatan bertemu regangan, okey. Ataupun nak senang buat je lah puncak bertemu lembangan pun boleh dapat je. Lagi senang ni je buat je interference membina bunyi kuat, interference memusnah bunyi lemah. Dah 2 markah. Okey, next. Adakah pembesar suara perlu diletakkan jauh atau dekat antara satu sama lain? Kita pakai formula. Nak jawab soalan ni boleh tengok formula iaitu panjang gelombang sama dengan AX per D. X tu apa X? X tu jarak antara bunyi kuat dan bunyi kuat berturutan. Okey, jarak antara bunyi kuat dan bunyi kuat berturutan. Ataupun jarak antara bunyi lemah dan bunyi lemah berturutan. Itu X. A apa A? A apa? Respon. Jarak antara dua sumber koheren. Ya, jarak antara 2 sumber koheren. So kat sini jarak antara 2 pembesar suara lah kan. Okey. Yang D apa D? Jarak antara sumber koheren dengan sumber koheren dengan bunyi kuat yang didengar tu kan. Macam ni lah dalam gambar ni ada kan dalam gambar ni. Ni D. Ni D. Jarak antara pembesar suara dengan bunyi kuat yang kamu nak ukur tu kan. Lokasi bunyi kuat yang kamu nak ukur. Itulah D. Okay, D. So jarak antara pembesar suara, jarak antara sumber koheren dengan bunyi kuat ataupun bunyi perlahan. Okay.
Dengan ni lah jarak antara pembesar suara dengan pendengar. Okey, pendengar kat sini kan. Ni D. Okey, ni apa benda ni? Tu lambda. Lambda apa? Panjang gelombang. Gelombang. Ya, panjang gelombang. Jadi sekarang ni kamu nak tengok hubungan antara jarak antara pembesar suara ni dengan jarak antara bunyi kuat yang berturutan ni ha. So kamu nak tengok hubungan dia, so kamu kena letak sebelah kiri, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan kan. So dia akan jadi AX sama dengan D lambda, so A sama dengan D lambda per X. So apa hubungan ni? Berkadar songsang. Okey, berkadar songsang. Okey, jadi sekarang ni kamu nak bunyi kuat jauh-jauh ke dekat-dekat? Kamu nak, okey, contohlah. Kalau kamu nak bunyi kuat, mesti kamu nak dengar bunyi kuat tu jarak dia dekat-dekat, betul tak? Kan? Supaya bila kamu letak kerusi, kamu boleh letak banyak kerusi. Ni kerusi 1, ni kerusi 2, kerusi 3, ni kerusi 4. Ada 4 orang dengar bunyi kuat. Kalau lah bunyi kuat tu jauh-jauh, jauh sangat macam ni kan. Jauh macam ni berapa orang boleh dengar? Berapa kerusi boleh letak kat situ? Kalau bunyi kuat tu jauh. Ada 1 kerusi, 2 kerusi, 3 kerusi. Kalau kamu yang JK Dewan, siapa JK Dewan kat sini? Tak ada. Kamu nak letak barisan pertama ni, kamu nak letak 4 kerusi ke kamu nak letak 3 kerusi? Ni tak ada kaitan dengan penjarakan sosial bayangkan ni waktu bukan penjarakan sosial. Waktu tak ada COVID ni okey. Kerusi ni antara pendengar ni kamu nak letak dia dekat-dekat ke kamu nak letak dia jauh-jauh? Respon. Dekat. Dekat-dekat. Ya, kamu nak letak dekat-dekat supaya kamu boleh muatkan banyak lagi kerusi dalam dewan tu kan, supaya semua orang boleh dengar bunyi kuat. Okey, jadi kalau kamu nak bunyi kuat ni dekat-dekat, so bila kamu letak kerusi tu dekat-dekat, jadi bila bunyi kuat tu jarak dia kena dekat. So dia punya ni A ni apa? Jarak antara pembesar suara ni nak kena apa? Nak kena jauh lah. Okey? So bila jarak antara pembesar suara ni jauh kan, besar, jarak dia besar. So jarak antara bunyi kuat yang berturutan ni dia dekat. Dia dekat-dekat. So bila dia dekat-dekat, banyaklah kerusi kamu boleh letak kat situ. So banyaklah pelajar yang boleh duduk kan, boleh dengar bunyi kuat. Faham tak? Faham ke tidak Faham. Faham. Sebab tu dalam panggung wayang kan, dia letak kerusi dalam wayang tu, dia bukan main letak je kerusi dia dia dah buat eksperimen dah kat mana ada bunyi kuat. Kat situ dia letak kerusi. Okay. So kerusi yang dia letak dalam wayang tu memang kerusi untuk dengar bunyi kuat, iaitu interference membina. Okay. So sekejap Jadi okay, ini bunyi kuat. Yang sebelah ni, yang kat celah ni bunyi lemah lah. Ni lemah. Dia selang-seli. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Dia selang-seli. Okay. So X tu adalah jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan. So bunyi kuat yang ni dengan bunyi kuat ini. Inilah jarak dia. Okay. Boleh? Faham? Faham. Faham. Jadi kat sini pendapat anda nak letak kat mana pembesar suara ni? Misal letak jauh, okey? Letak jauh supaya apa? Supaya okey jauh. Okey, lepas tu ini satu markah. Okey, berdasarkan formula kamu tunjuklah formula tu kan. Formula A sama dengan apa? D lambda per X ni. Ni satu markah. Okey, berdasarkan formula yang ini, semakin bertambah jarak
antara pembesar suara semakin apa? Semakin bertambah jarak antara pembesar suara semakin sambung. Semakin responlah. Semakin bertambah jarak antara pembesar suara semakin apa ni? X ni semakin apa ni? Kan hubungan dia berkadar songsang. So semakin apa X ni? Semakin Berkurang. Berkurang. ya, semakin berkurang. Okey, semakin berkurang jarak antara dua bunyi kuat berturutan. Antara dua bunyi kuat berturutan ataupun antara jarak semakin berkurang jarak antara bunyi-bunyi kuat yang berturutan pun boleh. Antara dua bunyi kuat yang berturutan. Okey. Itu berapa markah ni? Baru markah ketiga. So markah keempat. Jadi disebabkan itu, jadi bolehlah letak banyak kerusi. Jadi boleh letak banyak kerusi dekat-dekat. Okay. Boleh letak kerusi. Boleh letak banyak kerusi lebih dekat. Apa benda ayat ni? Jadi boleh letak banyak kerusi dekat. Dah lah. Okey. Satu markah. Okey, banyak kerusi boleh letak dekat-dekat. Okey. Dah 4 markah. Okey. So boleh faham tajuk ni? Interference ni. Tak ada masalah Tak ada. Okey, next kita pergi ni lah. Okey, seorang murid menjalankan satu eksperimen kanta dalam makmal. Dengan kanta cembung berlainan ketebalan, panjang fokus rajah 81, panjang fokus dia adalah yang ni 12.0 cm. Kan yang ni pula 18.2 tu panjang fokus 18.2 pula, rajah 8.2, panjang fokus dia adalah 15 cm. Tengok gambar. Mana lagi tebal? Atas ke bawah? Respon. Atas. Atas. Kan, okay, tengok tu betul lah. Okay, ni lebih tebal, yang ni lebih nipis. Dia lukis tu, dia lukis memang dia lukis berdasarkan info. Okay. Soalan tanya, dia tanya apa ni? Kira jarak imej V. Okay. Macam nak kira? Kita ada panjang fokus dan kita ada jarak objek. Mana jarak objek? Dia kata mana jarak mentol daripada kedua-dua kanta adalah sama iaitu 20 cm. So mentol ni kiranya mentol ni objek lah. Okay, jarak objek lah ni, jarak mentol daripada kedua-dua kanta 20 cm. So yang ni 20 cm. Yang ini pun 20 cm. Sama. So ni objek lah ni mentol tu sebagai objek. Okay, so U 20 cm. Okay, U 20 cm, F 12 cm. Boleh kira tak V? Pakai formula apa ni? Kalau kamu tengok dekat depan dia ada formula iaitu 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. Ada kan kat depan? Betul tak? Mana? Ni kan ada. Tak payah hafal Cikgu cadang eloklah kamu hafal. Tak adalah nak cari je formula tu kan. Okay. So objek tadi 1 per 20 tambah 1 per V sama dengan 1 per F. F tadi berapa tadi? 12 kan? 12 cm. So nak cari 1 per V boleh? Okay. Boleh. Boleh. Tekan je kalkulator. Kamu tekanlah 1 per V ni 1 per 12 tolak 1 per 20. Kamu akan dapat 1 per 1 per berapa?
1/30. Ya, 1/30. Nak cari V sahaja. So kamu kena darat silang. V darat 1, V. 30 darat 1, 30. Dah dapat 30. Dapat tak markah ni? Kau cikgu bagi 30 je dapat tak markah? Tak dapat. Tak dapat. Sebab apa? Tak ada unit. Tak ada unit. Unit. So apa unit dia? Apa unit dia? Kalau dah sini jarak objek dia cm, jarak fokus pun cm, so mestilah jarak image dia cm. ya cm. Kau dapat 1 markah, okey? 1 markah, langkah kerja 1 markah. So 2. Ramai betul dia boleh kira tapi dia tak bagi unit. So dia rugilah markah kat sini Cikgu dah kata fizik bukan matematik. Matematik kamu tak bagi unit tak apa. Ni fizik kena bagi unit. Okey. Yelah nak melahirkan engineer kan. Korang tak ada unit kan apa-apa kan hancur pula. Letup pula mesin ke apa. Okey ni. 1/U sama dengan 1/V sama dengan 1/U tambah 1/V sama dengan 1/F. Okey, so objek tadi 1/20 tambah dengan 1/V tak tahu 1/F. Berapa panjang fokus dia? Tadi U 20, yang ni F dia 15. Okey, 15. So 1/V sama dengan 1/15 tolak 1/20. Dapat berapa? Kira. 1/60. Ya, 1/60. Lepas tu darat silang. V darat 1, V. 60 darat 1, 60. So unit dia adalah cm. Okay, 1 markah. Langkah kerja 1 markah. Okay, so total 4 lah. Okay, next. Dia tanya, okay, hubungan. Sebenarnya soalan ni pun macam salah. Dia kata apa ni? Berdasarkan rajah 81 dan 82 dan jawapan anda dalam 8A. Bandingkan ketebalan kanta dengan jarak image. Sepatutnya bukan perkataan bandingkan. Patutnya apa ni? Patutnya hubung kaitkan. Tengok soalan pun salah. Hubung kaitkan. Dia nak hubungan antara ketebalan kanta dengan jarak image. Okay, so itulah soalan ni dia tersalah pula. Okay, sepatutnya bukan compare. Compare, patutnya apa? Relate kan. Okay. Jadi, tengok kanta. Okay, kamu nak buat yang mana? Yang nak buat ketebalan kanta yang tinggi ke nak buat ketebalan kanta yang rendah? Mana kamu nak? Yang tinggi, okey, yang tebal ni okey. So kalau semakin tinggi ketebalan kanta, semakin berapa tadi jarak image dia? Jarak image dia. Yang ni 30 cm, ni 60 cm. Okey. So jarak image dia. Yang ni 30 cm, yang ni 60 cm Okey. So semakin tinggi ketebalan kanta, semakin apa ni? Semakin rendah jarak image. Semakin kurang, okey. Semakin tinggi ketebalan kanta, semakin berkurang jarak image. Kalau kamu perasan tak dia punya jarak image kat sini dia lukis pendek je. Yang ni dia lukis panjang. Perasan tak dalam gambar? Perasan. Kan? So daripada gambar pun kamu boleh dapat jawapan So kat situ semakin tinggi ketebalan kanta, semakin rendah ataupun semakin berkurang jarak image. Okey, itulah dia. Okey, next. Tiba-tiba keluar pula soalan macam ni. Kita pernah ke belajar kanta bifokal ni? Cikgu rasa macam tak pernah ajar je. Tapi ni
Itulah dalam syllabus tak ada kan. Tapi dia kata itulah kanta divifokal. Kanta divifokal adalah sesuai untuk orang yang berumur 40 tahun ke atas, yang rabun dekat dan rabun jauh. Oh, okey. Maksudnya kalau orang yang umur 40 tahun ke atas, dia ada dua rabun. Rabun dekat pun dia, rabun dekat dan dia juga rabun jauh. Okey, mungkin kamu masa sains PT3 PT3 belajar kot rabun jauh. Rabun jauh pakai kanta apa? Cekung ke cembung? Siapa ingat? Rabun jauh kan, spek mata kan, rabun jauh. Cuba kamu tengok pegang kanta tu. Kamu rasa cekung ke kamu rasa cembung? Cuba pegang spek. Rasa cekung tu rasa cembung? Dekat bahagian. Cembung. Oh, rasa cembung Kalau rabun jauh, selalunya kamu ni rabun jauh lah kan. Kalau budak-budak muda rabun jauh. Dia tak nampak jauh kan tapi nampak dekat. So nak betulkan rabun jauh dia pakai kanta cekung. Okay, kanta cekung. Lepas tu kalau rabun dekat, selalunya orang tua lah kan dia rabun dekat. Dia tak nampak benda dekat lah tapi dia nampak benda jauh. So nak betulkan dia pakai kanta cembung. Okay, bila muda dia rabun jauh. Okay, bayangkan kalau orang tu dia muda-muda dia rabun jauh. Nanti bila dia tua, dia rabun dekat. So dia ada dua rabun. Rabun jauh pun ya, rabun dekat pun ya. So kan kena pakai apa? Kena pakai kanta. Nama dia kanta divifokal. Sebab tu nama dia kanta divifokal Maksudnya ada dua kanta. Divi tu maksudnya ada dua lah. Ada dua kanta. Ada dua kanta. Itu cekul dengan cembung. Jadi kalau kat spek, sekejap saya tunjuk gambar. Nak tunjuk kanta divifokal. Kanta. Ni. Ni kanta divifokal. Bifokal ni. Yang nampak tak? Yang bahagian atas tu. Sekejap ni cuba nak conteng lah. Okey, yang bahagian atas ni. Ni untuk rabun jauh. Kan? Rabun jauh. So kita pakai kanta apa? Kita pakai ke atas ni kanta cekung. Yang bahagian atas. Okey, untuk rabun jauh. Yang bahagian bawah ni pula, ni untuk rabun dekat. Dia tak nampak yang dekat. So pakai kanta apa? Pakai kanta cembung. So sebenarnya kita ada kanta ni nama dia. Divifokal ataupun bifokal. Kamu nampak ke gambar ni? Nampak. Nampak. So kamu explain lah. Bahagian atas. Mana tadi? Okay, bahagian atas. Bahagian atas menggunakan bahagian atas guna kanta cekung untuk rabun. Guna kanta cekung untuk rabun jauh. Lepas tu bahagian bawah guna kanta cembung untuk rabun dekat. Okey. Ni dua markah, ni dua markah. Dia kata kanta cekung satu markah, rabun jauh satu markah. Dua markah. Ini kanta cembung satu markah, rabun dekat satu markah. Dua markah. So total 4. Okey. Okey, next. Kita pergi soalan esei. Sekejap Okey, takrifkan daya impuls.
Nak takrifkan pun kamu boleh tengok formula. Apa formula nak kira daya impuls? F sama dengan M V tolak M U per T. Ni daya impuls ni. So kan cikgu kata kalau kamu nampak perkataan T tu time, masa. So kamu buat perkataan apa ni? Kadar. Okay, kadar. Yang ni apa benda ni ha? M tu apa? M darab dengan hal laju. Ni adalah momentum. Okay, formula nak kira momentum kan? So kita ada momentum akhir tolak dengan momentum awal. So akhir tolak awal. So nama dia perubahan momentum. Jadi cara nak buat ayat dia macam mana? Daya impuls ialah ialah apa? Sambung. Daya impuls ialah kadar apa? Kadar Perubahan momentum. ya, kadar perubahan momentum. Okey. Boleh. Okey. Boleh. Okey, next. Ataupun kan kamu boleh buat daya impuls ialah ni kan perubahan momentum kan. So perubahan momentum per masa. Pun boleh. Perubahan momentum per masa. Okey, jelaskan bagaimana daya impuls digunakan untuk menghancurkan bawang putih. Pakai lesung batu ni kan. Okey. So cara nak hancurkan bawang putih, kamu tengok formula. Nak pukul nak pukul guna lesung tu, masa dia mesti apa? Tinggi ke pendek? Masa dia mesti singkat mesti singkat untuk menghasilkan daya impuls yang tinggi kan. Okey, masa ni mesti singkat sebab kita nak hasilkan daya impuls yang tinggi. Sebab hubungan dia apa kat sini? Hubungan ni adalah Longsang. ya, berkadar songsa. So lesung dipukul. Alu sekejap tu lesung, bukan lesung yang pukul, alu yang pukul. Okey. Sekejap Alu memukul lesung dengan masa yang pendek. 1 markah. Okey. Okey, poin yang kedua. Dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan daya impuls dia apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, menghasilkan daya impuls yang tinggi. So 2 markah. Markah ketiga, berdasarkan formula. Kamu tulislah formula tu berdasarkan formula yang ni kan. F sama dengan MV tolak MU per T. Macam tu. Berdasarkan formula. Semakin berdasarkan formula semakin tinggi semakin rendah masa sentuhan. Okey. Semakin rendah masa sentuhan, semakin tinggi daya impuls. 1 markah. Okey. Boleh? Okey, next. Soalan nombor 2 pula. Jelaskan bagaimana daya impuls yang dikenakan itu tidak meretakkan jubin.
Tak ada siapa jawapan yang betul. Budak perempuan pun tak betul. Adakah dia tak pernah guna lesung kat dapur? Selalu habis masa korang nak. Sekejap, kenapa lah pula ni? Sekejap Hello? Ke dalam. Tak. Akak hantar 12.30 akak sampai. Boleh ke? Haizah habis 12.45 kan? 12.30 akak sampai.